Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara cikgu? Mohon murid-murid respon dalam ruangan bual di YouTube. Terima kasih atas respon anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid, semua guru dan para ibu bapa yang hadir pada sesi PDP dalam talian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah siri ke-45 anjuran bersama Pejabat Pendidikan Daerah Sarike dan SK Tanah Putih Sarike. Saya, Cikgu Abdul Halim bin Basri dari SK Tanah Putih Sarike akan mengendalikan sesi pembelajaran kita pada petang ini. Cikgu akan memfokuskan tajuk berkaitan dengan ayat sama maksud. Sebelum itu, cikgu ingin memaklumkan beberapa tata cara yang perlu dipatuhi. Penulisan di ruangan bual hendaklah dengan bahasa yang sopan. Penulisan dan pertanyaan hanya berkaitan dengan tajuk yang sedang diajar. Guru-guru Bahasa Melayu daerah Sarike yang turut hadir akan membantu dan ambil maklum terhadap pertanyaan murid. Perkara yang paling penting ialah fokus terhadap pengajaran guru. Cikgu memohon jasa baik para peserta yang hadir agar dapat menekan butang subscribe untuk memudahkan anda mendapatkan notifikasi terhadap PDP yang akan datang. Sebelum itu, mari kita bermain satu permainan bersama-sama. Sudah sedia murid-murid? Permainan ini dinamakan Pikachu Cari Jalan Pulang. Murid-murid kenal watak animasi ini? Ya, murid-murid, ini ialah Pikachu. Pikachu tidak tahu jalan pulang. Oleh itu, kita perlu bantu Pikachu untuk cari jalan pulang. Bagaimanakah caranya? Caranya ialah dengan menjawab soalan. Setiap jawapan yang betul akan membantu Pikachu menemui jalan pulangnya dengan cepat. Cikgu akan melihat jawapan pilihan majoriti murid di ruangan bual dan memilih jawapan yang paling ramai yang bersetuju. Adakah murid-murid sudah sedia sekarang? Baik, murid-murid, kita mulakan sekarang. Adakah kedua-dua ayat di bawah ini sama? Bapa melarang Kamal bermain di tepi sungai. Usah bermain di tepi sungai, kata bapa kepada Kamal. Ya atau tidak? Adakah kedua-dua ayat tersebut sama? Sila type di ruangan bual sekarang. Nampaknya ramai di kalangan murid memilih jawapan ya. Mari kita cuba. Adakah betul? Tahniah. Soalan yang kedua. Adakah kedua-dua ayat di bawah ini sama? Nenek sedang menganyam Tika Mengkuang di ruang tamu rumahnya. Tika Mengkuang nenek sedang dianyam olehnya di ruang tamu. Ya ataupun tidak? Sila catatkan jawapan murid-murid di ruangan bual sekarang. Cikgu perhatikan ramai yang memilih jawapan ya. Jadi cikgu akan pilih jawapan ya sekarang ya.
Maaf, sila cuba lagi. Nampaknya jawapannya ialah tidak. Syabas murid-murid. Kita teruskan. Adakah kedua-dua ayat di bawah ini sama? Gamad yang telah dipotong masih dapat hidup jika dimasukkan ke dalam laut. Gamad yang telah dimasukkan ke laut akan hidup apabila dipotong. Adakah kedua-dua ayat tersebut sama? Ya atau tidak? Sila typekan jawapan murid-murid di ruangan bual YouTube sekarang. Nampaknya ramai yang memilih jawapan tidak. Mari kita lihat. Tahniah murid-murid. Mari kita jawab soalan yang terakhir. Adakah kedua-dua ayat di bawah ini sama? Kamu mestilah membalas surat itu dengan segera, kata Encik Ismail kepada Azhar. Encik Ismail mengarahkan Azhar supaya segera menjawab surat itu. Adakah kedua-dua ayat tersebut sama? Ya atau tidak? Sila catatkan di ruangan bual sekarang. Nampaknya ramai yang memilih jawapan ya. Mari kita lihat. Tahniah. Selesai sudah permainan kita. Cikgu cukup gembira melihat anak-anak murid seronok bermainan permainan tadi. Permainan tadi mempunyai berkaitan dengan fokus pembelajaran kita pada petang ini. Fokus kita pada petang ini ialah ayat sama maksud. Sudah sedia murid-murid? Terima kasih atas respon anda semua. Soalan ayat sama maksud merupakan salah satu bentuk soalan yang diuji dalam UPSR. Biasanya, sebanyak 2 soalan yang dikemukakan pada setiap tahun. Soalan bentuk ini dikatakan bentuk soalan yang agak sukar untuk dijawab kerana dilihat agak mengelirukan. Terdapat beberapa teknik atau panduan yang dapat digunakan untuk menjawab soalan bentuk ini. Teknik menjawab soalan amat penting dikuasai untuk membantu murid menjawab soalan dengan baik dan melalui teknik ini, jawapan yang dipilih diyakini akan tepat dan betul. Antara teknik yang dapat membantu murid termasuklah teknik ayat aktif, ayat pasif, teknik cakap ajuk, cakap pindah, teknik ayat sonsang, dan teknik penggal ayat. Mari kita lihat soalan perbincangan yang pertama. Ibu menjahit seluar abang yang terkoyak itu selepas mengemas rumah. A. Seluar abang dijahit oleh ibu kerana terkoyak ketika mengemas rumah. B. Selepas mengemas rumah, seluar ibu yang terkoyak dijahit oleh abang. C. Selepas abang mengemas rumah, seluarnya yang terkoyak dijahit oleh ibu. Dan D. Seluar abang yang terkoyak itu dijahit oleh ibu selepas mengemas rumah. Ayat yang dikemukakan ialah ayat aktif. Antara kehendak soalan yang lazim dikemukakan ialah murid diminta menukarkan ayat aktif tersebut kepada ayat pasif. Untuk menukarkan ayat aktif itu kepada ayat pasif,
murid perlu mengenal pasti kata kunci dalam ayat tersebut, iaitu menjahit. Kata kunci itu perlu ditukar menjadi dijahit. Selepas perkataan menjahit, frasa yang mengikutinya ialah objek atau penyambutnya, iaitu seluar abang yang terkoyak itu. Objek atau penyambut hendaklah diletakkan pada bahagian awal ayat dalam ayat pasif, diikuti oleh kata kerja pasif yakni kata kunci, iaitu dijahit. Seluar abang yang terkoyak itu dijahit. Langkah seterusnya ialah murid menyambungkan ayat itu dengan meletakkan pelaku atau kata ganti nama diri yang diberikan, iaitu ibu. Seluar abang yang terkoyak itu dijahit oleh ibu. Langkah seterusnya ialah murid hendaklah menyambung ayat pasif itu dengan unsur keterangan yang ada, iaitu selepas mengemas rumah. Seluar abang yang terkoyak itu dijahit oleh ibu selepas mengemas rumah. Selesailah sudah penukaran ayat aktif kepada ayat pasif. Ayat pasif yang dibentuk itu merupakan ayat yang sama maksudnya dengan ayat yang diberikan sebagai soalan. Cuba rujuk soalan dan jawapan ini semula. Soalan, ibu menjahit seluar abang yang terkoyak itu selepas mengemas rumah. Jawapan, seluar abang yang terkoyak itu dijahit oleh ibu selepas mengemas rumah. Namun demikian, terdapat beberapa pilihan jawapan yang berkemungkinan diberikan. Cuba perhatikan ayat-ayat yang seterusnya. A. Selepas mengemas rumah, seluar abang yang terkoyak itu dijahit oleh ibu. B. Selepas mengemas rumah, dijahit oleh ibu seluar abang yang terkoyak itu. C. Dijahit oleh ibu seluar abang yang terkoyak itu selepas mengemas rumah. D. Dijahit oleh ibu selepas mengemas rumah seluar abang yang terkoyak itu. Dan E. Seluar abang yang terkoyak itu selepas mengemas rumah dijahit oleh ibu. Untuk makluman murid, pilihan jawapan di atas iaitu ayat A hingga ayat E merupakan ayat yang betul dan turut mempunyai maksud yang sama. Walau bagaimanapun, pilihan jawapan A hingga D tidak akan mengandungi kesemua pilihan itu, melainkan hanya terdapat satu ayat yang sama maksudnya. Begitu juga halnya sekiranya ayat pasif yang diberikan sebagai soalan. Murid diminta mencari ayat yang sama maksudnya, iaitu ayat aktif. Lihat contoh yang diberikan. Soalan. Seluar abang yang terkoyak itu dijahit oleh ibu selepas mengemas rumah. Merupakan ayat pasif. Jawapan, ibu menjahit seluar abang yang terkoyak itu selepas mengemas rumah. Merupakan ayat aktif. Oleh itu, jawapan bagi soalan perbincangan 1 tadi ialah D. Mari kita aplikasikan teknik ini dengan bermain satu lagi permainan, iaitu Nobita kumpul bateri. Ya, beberapa biji bateri mesin masa telah tertanggal apabila terjatuh dari ruang masa. Mari kita bantu Nobita dengan menjawab soalan dalam misinya mengumpul kesemua bateri tersebut agar dapat kembali ke masa hadapan. Kita mulakan misi yang pertama.
Sudah sedia murid-murid? Bagus murid-murid. Mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Datuk sedang menganyam Tika Mengkuang di ruang tamu rumahnya. A. Tika Mengkuang sedang dianyam oleh Datuk di ruang tamu rumahnya. B. Tika Mengkuang sedang Datuk anyam di ruang tamu rumahnya. C. Tika Mengkuang Datuk sedang dianyam olehnya di ruang tamu. Dan D. Tika Mengkuang di ruang tamunya sedang Datuk anyam. Apakah jawapan yang paling tepat, murid-murid? Sila nyatakan di ruangan bual sekarang. Cikgu perhatikan ramai yang memilih jawapan B. Mari kita cuba. Nampaknya tidak tepat. Ada jawapan lain? Bagus murid-murid. Ramai yang memilih jawapan A. Mari kita cuba. Tahniah murid-murid. Sudah berjaya mendapat bateri yang pertama. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Datuk saya mengait buah kelapa dengan sebatang galah. A. Buah kelapa dikait dengan sebatang galah di kebun datuk saya. B. Saya dan Datuk menggunakan sebatang galah untuk mengait kelapa. C. Buah kelapa yang dikait oleh Datuk dengan sebatang galah saya. Dan D. Buah kelapa dikait oleh Datuk saya dengan sebatang galah. Apakah jawapan yang paling tepat? Sila nyatakan di ruangan bual sekarang. Cikgu pastikan ramai yang memilih jawapan D. Mari kita lihat. Tahniah murid-murid. Bateri yang kedua telah berjaya diperolehi. Mari kita jawab soalan yang ketiga. Kakak membeli sekaki payung di sebuah kedai di bandar. A. Di sebuah kedai, kakak membeli sekaki payung. B. Di bandar, kakak membeli payung di sebuah kedai. C. Ketika pergi ke bandar, kakak membeli sekaki payung. Dan D. Sekaki payung dibeli oleh kakak di sebuah kedai di bandar. Apakah jawapan yang paling tepat? Sila nyatakan di ruangan bual sekarang. Nampaknya ramai yang memilih jawapan D. Mari kita lihat. Tahniah murid-murid, anda telah berjaya sekali lagi. Mari kita lihat soalan yang terakhir untuk misi yang pertama ini. Jabatan yang menjadi laluan utama penduduk desa ini telah musnah dilanda banjir. A. Penduduk desa telah membina jambatan utama yang rosak dilanda banjir. B. Pada musim bah, penduduk desa menjadikan jambatan itu sebagai laluan utama. C. Banjir yang melanda telah memusnahkan jambatan yang menjadi laluan utama penduduk desa ini. Dan D. Jambatan yang menjadi laluan utama penduduk desa ini telah dimusnahkan pada musim banjir. Apakah jawapan yang paling tepat? Sila catatkan di ruangan bual sekarang.
Bagus murid-murid, ramai yang memberikan respon yang sangat baik di ruangan bual. Nampaknya ramai yang memilih jawapan C. Mari kita cuba. Misi 1 selesai. Tahniah diucapkan. Tahniah dan syabas murid-murid. Mari kita teruskan dengan teknik menjawab soalan ayat sama maksud yang kedua, iaitu teknik cakap ajuk, cakap pindah. Mari kita lihat soalan perbincangan yang kedua. Ayat yang dikemukakan sebagai soalan ialah ayat dalam bentuk cakap ajuk. Murid diminta mencari ayat yang sama maksudnya dalam bentuk cakap pindah. Panduan untuk menjawabnya ialah murid hendaklah mengenal pasti beberapa perkara, iaitu A. Siapa yang bercakap? B. Bercakap dengan siapa? Dan C. Apakah yang diperkatakan? Sebagai contoh, dalam ayat di atas, siapa yang bercakap? Fatin. Bercakap dengan siapa? Fatin bercakap dengan Kak Lina. Apakah yang diperkatakan? Fatin bertanya kepada Kak Lina tentang sesuatu perkara. Perkara yang ditanya itu dapat dikesan daripada cakap ajuk tersebut, iaitu apakah rancangan kita semasa cuti persekolahan nanti? Pilihan jawapan akan dimulai dengan ayat A. Fatin bertanya kepada Kak Lina. B. Fatin menanyai Kak Lina. C. Kak Lina ditanya oleh Fatin. Sebagai contoh, ayat yang terhasil ialah Fatin bertanya kepada Kak Lina, iaitu tentang sesuatu perkara. Apakah yang ditanya oleh Fatin kepada Kak Lina? Tentulah rancangan kita semasa cuti persekolahan nanti. Apabila kita menukarkannya kepada bentuk cakap pindah, ada beberapa perkara yang mesti dipertimbangkan. Sebagai contoh, yang ditanya oleh Fatin ialah rancangan kita. Tetapi dalam jawapan yang betulnya ialah rancangan mereka. Cuba perhatikan perbezaan kedua-dua ayat ini. A. Fatin bertanya kepada Kak Lina tentang rancangan kita semasa cuti persekolahan nanti. B. Fatin bertanya kepada Kak Lina tentang rancangan mereka semasa cuti persekolahan nanti. Perkataan mereka pada ayat B lebih sesuai maknanya. Cuba murid perhatikan ayat ini sebagai perbincangan. Saya tidak akan hadir dalam mesyuarat itu, kata Datuk Jamal kepada setiausahanya. Apabila kita menukarkannya kepada jenis cakap pindah, kata ganti nama diri saya yang digunakan dalam ayat tersebut mestilah ditukar menjadi beliau. Contohnya, Datuk Jamal memberitahu setiausahanya. Siapa yang bercakap dan orang tersebut bercakap dengan siapa? Bahawa beliau tidak akan hadir dalam mesyuarat itu. Apa yang diperkatakannya? Penukaran ayat ini dapat dirumuskan seperti siapa yang bercakap, dengan siapa dia bercakap, apa yang diperkatakannya.
Sebagai satu lagi soalan perbincangan, perhatikan ayat ini. Kata Mak Jenab, Rosman, jangan kamu bermain di luar rumah. Ayat ini dapat ditukarkan sebagai cakap pindah dengan mengambil kira rumus yang dibincangkan. Mak Jenab melarang Rosman bermain di luar rumah, merupakan ayat aktif. Rosman dilarang oleh Mak Jenab bermain di luar rumah, merupakan ayat pasif. Demikian juga halnya sekiranya jenis cakap pindah hendak ditukar kepada jenis cakap ajuk. Perkara atau rumus yang sama mestilah dipertimbangkan. Sebagai contoh, Cikgu Rohani meminta murid-muridnya menghantar buku penulisan sebelum waktu rehat. Merupakan cakap pindah. Kalian mestilah menghantar buku penulisan sebelum waktu rehat, kata Cikgu Rohani kepada murid-muridnya. Merupakan cakap ajuk. Oleh yang demikian, jawapan bagi soalan perbincangan 2 ialah D. Mari kita aplikasikan teknik ini dengan menyambung semula permainan tadi. Misi kedua, kumpul 3 bateri. Soalan yang pertama, bapa melarang Yusuf bermain di tepi sungai. A. Yusuf, larang anak itu bermain di tepi sungai, kata bapanya. B. Jangan bermain di tepi sungai, jerit Yusuf kepada bapanya. C. Usah bermain di tepi sungai, kata bapa kepada Yusuf. D. Yusuf, bahaya bermain di tepi sungai, jerit bapanya. Apakah jawapan yang tepat? Sila nyatakan di ruangan bual sekarang. Cikgu perhatikan ramai yang memilih jawapan C. Mari kita lihat. Tahniah murid. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Jangan kamu terlupa untuk datang pada petang ini, kata Isma kepada Halil. A. Halil mengingatkan Isma agar datang pada petang itu. B. Isma mengingatkan Halil agar tidak terlupa untuk datang pada petang itu. C. Isma dan Halil diingatkan agar tidak terlupa untuk datang pada petang itu. D. Halil diingatkan oleh Isma agar tidak terlupa pada petang itu untuk datang. Apakah jawapan yang paling sesuai? Sila nyatakan di ruangan bual sekarang. Bagus, murid-murid. Cikgu pastikan ramai yang memberi jawapan yang betul. Majoriti memilih jawapan B. Mari kita lihat. Tahniah. Soalan yang seterusnya. Cikgu Rosni melarang murid-muridnya memijak rumput yang baru ditanam itu. A. Kita tidak dibenarkan memijak rumput yang baru ditanam ini, kata Cikgu Rosni kepada murid-muridnya. B. Kamu tidak dibenarkan memijak rumput yang baru ditanam ini, kata Cikgu Rosni kepada murid-muridnya. C. Jangan pijak rumput yang baru ditanam itu, kata murid-murid kepada Cikgu Rosni. D. Mereka memijak rumput yang baru ditanam itu, kata Cikgu Rosni kepada murid-muridnya. Apakah jawapan yang paling betul? Sila nyatakan di ruangan bual sekarang.
Cikgu perhatikan ramai yang memilih jawapan B. Mari kita lihat. Misi 2 selesai. Tahniah murid-murid. Tahniah dan syabas murid-murid. Kita sambung teknik yang seterusnya. Seterusnya, teknik ayat sonsang. Mari kita lihat soalan perbincangan yang ketiga. Soalan dan jawapan dalam bentuk ini agak mudah. Murid hanya perlu mengenal pasti subjek, predikat dan unsur keterangan yang terdapat dalam ayat. Apabila telah dikenal pasti, untuk mengecam ayat yang sama maksud tidak sukar kerana tidak ada apa-apa perubahan dari segi perkataan yang digunakan. Yang berbeza hanyalah susunan ayat. Ayat bagi soalan ini ialah ayat dalam susunan biasa. Manakala jawapan yang perlu dipilih oleh murid ialah ayat dalam susunan sonsang. Ayat dalam susunan biasa dapat dirumuskan seperti yang berikut. Predikat ditambah keterangan ditambah subjek. Predikat ditambah subjek ditambah keterangan. Keterangan ditambah subjek ditambah predikat. Keterangan ditambah predikat ditambah subjek. Sebagai contoh yang mudah, perhatikan penjelasan ini. Adik merupakan subjek, belum tidur merupakan predikat, kerana sakit gigi merupakan keterangan. Susunan biasa, adik belum tidur kerana sakit gigi. Manakala susunan sonsang seperti rumus tadi, A. Belum tidur kerana sakit gigi adik. B. Belum tidur adik kerana sakit gigi. C. Kerana sakit gigi adik belum tidur. Dan D. Kerana sakit gigi belum tidur adik. Untuk makluman murid, ayat A hingga ayat D di atas merupakan ayat yang betul dan disusun dalam susunan sonsang. Maksudnya tetap sama, cuma perkara yang ditegaskan berbeza. Namun demikian, maksudnya tetap sama dengan mana-mana pilihan. Sama ada A hingga D merupakan jawapannya. Untuk memahaminya dengan lebih baik, cuba murid perhatikan jadual ini. Susunan biasa. Subjek, nelayan itu. Predikat, menangkap ikan. Keterangan, dengan jala. Susunan sonsang. Menangkap ikan dengan jala nelayan itu. Menangkap ikan nelayan itu dengan jala. Dengan jala nelayan itu menangkap ikan. Dengan jala menangkap ikan nelayan itu. Demikian juga halnya sekiranya soalan yang diberikan dalam bentuk susunan sonsang dan calon diminta mencari ayat yang sama maksud dalam bentuk susunan biasa. Sambil membaca akhbar, Encik Daud mendengar radio. Susunan sonsang. Encik Daud mendengar radio sambil membaca akhbar. Susunan biasa. Bagi menjawab soalan perbincangan tadi, sila lihat dua susunan ayat yang dapat menentukan jawapannya. Ayah pergi ke rumah saudara kami di Mersing kerana menghadiri majlis perkahwinan. Susunan biasa. Kerana menghadiri majlis perkahwinan, ayah pergi ke rumah saudara kami di Mersing. Susunan sonsang. Jawapan bagi soalan perbincangan 3 ialah C.
Mari kita aplikasikan teknik yang kita pelajari sebentar tadi dalam permainan misi yang ketiga. Adakah murid-murid sudah bersedia? Bagus murid-murid, masa untuk bermain. Jom. Nobita kumpul bateri. Misi yang ketiga, kumpul 3 bateri. Mari kita lihat soalan yang pertama. Ahli bomba itu memadamkan api yang marak dengan alat penyembur air. A. Dengan alat penyembur air, ahli bomba itu memadamkan api yang marak. B. Alat penyembur air dipadamkan api yang marak oleh ahli bomba itu. C. Ahli bomba dengan alat penyembur api memadamkan api yang marak. D. Api yang marak dapat dipadamkan dengan alat penyembur api. Apakah jawapan yang tepat? Sila jawab di ruangan bual. Bagus murid-murid. Ramai memberi respon yang sangat baik. Cikgu perhatikan ramai yang memilih jawapan A. Mari kita lihat bersama-sama. Adakah jawapan A pilihan yang tepat? Tahniah dan syabas murid-murid. Soalan yang kedua. Abang pergi ke pasar untuk membeli alat tulis. A. Alat tulis telah dibeli oleh abang di pasar. B. Abang berada di pasar membeli alat tulis. C. Untuk membeli alat tulis, abang pergi pasar. D. Oleh sebab alat tulis di pasar, abang pergi membeli. Apakah jawapan yang tepat? Sila catatkan di ruangan bual sekarang. Cikgu perhatikan ramai yang memilih jawapan A. Mari kita lihat bersama-sama. Maaf murid-murid, kurang tepat. Apa lagi jawapan yang betul? Cikgu perhatikan ramai juga yang memilih jawapan C. Mari kita lihat bersama-sama. Tahniah murid-murid. Bateri yang kedua telah berjaya diperolehi. Mari kita teruskan dengan soalan yang terakhir untuk misi yang ketiga ini. Sambil mengemas katil, kakak menyanyi riang. A. Kakak riang mengemas dan menyanyi. B. Katil dikemaskan oleh kakak yang menyanyi riang. C. Mengemas katil kakak sambil menyanyi riang. D. Kakak menyanyi riang sambil mengemas katil. Apakah jawapan yang paling tepat? Cikgu perhatikan ramai yang memilih jawapan D. Mari kita lihat bersama-sama. Syabas dan tahniah murid-murid. Nampaknya selesai misi yang ketiga. Kita teruskan pembelajaran kita ya. Akhir sekali, mari kita lihat teknik penggal ayat untuk menjawab soalan ayat sama maksud. Lihat contoh soalan perbincangan yang keempat ini. Salah satu teknik yang paling sesuai untuk digunakan dalam soalan jenis ini ialah teknik penggal ayat. Teknik ini digunakan untuk memastikan dua aspek penting untuk menentukan jawapan yang betul berlaku, iaitu maklumat yang penting tidak tertinggal dan maklumat yang tidak ada tidak dimasukkan.
Cara untuk menggunakan teknik ini ialah dengan memenggalkan ayat kepada frasa-frasa. Sebagai contoh, perhatikan soalan perbincangan ini. Ayat ini selepas dipenggalkan akan menjadi 3 bahagian atau 3 frasa, iaitu pementasan teater itu akan diadakan di Istana Budaya bersempena dengan program kesenian kebangsaan. Murid mestilah memastikan jawapan yang dipilih mengandungi 3 bahagian tersebut. Sekiranya salah satu bahagian tidak ada, maka ayat yang dipilih menjadi tidak lengkap dan tentulah ayat tersebut tidak mempunyai maksud yang sama. Contoh jawapan yang tidak tepat adalah seperti contoh ini. Bersempena dengan program kesenian kebangsaan, pementasan teater itu akan diadakan. Perhatikan, tidak ada di Istana Budaya. Sekiranya jawapan yang dipilih mengandungi bahagian tambahan yang tidak dinyatakan dalam ayat soalan, maka ayat yang dipilih itu turut tidak memiliki maksud yang sama. Contohnya, di Istana Budaya, pementasan teater itu akan diadakan bersempena dengan program kesenian dan kebudayaan kebangsaan. Perhatikan tambahan maklumat yang tidak ada, iaitu dan kebudayaan. Berpandukan pemenggalan yang dilakukan, murid akan dapat menghasilkan beberapa ayat yang mempunyai maksud yang sama, seperti berikut. Untuk makluman murid, ayat A hingga ayat I dapat dijadikan jawapan bagi soalan yang dikemukakan. Murid boleh memilih mana-mana ayat tersebut sebagai jawapan bergantung pada pilihan jawapan yang diberikan. Jawapan bagi soalan perbincangan 4 ialah C. Peringatan penting. Sekiranya murid memilih mana-mana pilihan jawapan melalui cara atau teknik yang telah dibincangkan, untuk memastikan jawapan itu pilihan yang tepat, murid hendaklah mengetahui sebab jawapan lain tidak dipilih. Mengetahui sebab pilihan jawapan lain tidak dipilih merupakan suatu kelebihan agar murid lebih yakin untuk memilih jawapan yang paling sesuai. Contohnya, pilihan A salah, tidak sama maksud, akan dengan telah. Pilihan B salah kerana bukan Istana Budaya yang mengadakan pementasan teater itu. Pilihan D salah kerana tidak terdapat maklumat memeriahkan. Selesai sudah penerangan cikgu untuk kesemua teknik tadi. Mari kita aplikasikan teknik-teknik ini dalam permainan Nobita Kumpul Bateri. Masa untuk bermain. Jom. Misi keempat ialah misi terakhir. Kumpul 4 bateri. Soalan yang pertama. Pihak sekolah bercadang untuk mengadakan mesyuarat dengan semua ibu bapa sebelum peperiksaan diadakan. A. Sebelum peperiksaan dijalankan, mesyuarat dengan semua ibu bapa akan diadakan oleh pihak sekolah. B. Mesyuarat dengan semua ibu bapa sebelum peperiksaan dilaksanakan dicadangkan oleh pihak sekolah untuk diadakan. C.
Semua ibu bapa akan mengadakan mesyuarat dengan pihak sekolah yang bercadang untuk mengadakan peperiksaan. D. Cadangan pihak sekolah untuk mengadakan mesyuarat dengan semua ibu bapa sebelum peperiksaan telah disetujui. Apakah jawapan pilihan murid-murid? Sila nyatakan di ruangan bual YouTube sekarang. Cikgu perhatikan ramai yang memilih pilihan jawapan B. Mari kita lihat bersama-sama. Tahniah dan syabas murid-murid. Soalan yang seterusnya. Encik Fahrul telah menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program bulan bacaan. A. Ucapan program bulan bacaan telah dirasmikan oleh Encik Fahrul. B. Encik Fahrul terus merasmikan dan menyampaikan ucapan program bulan bacaan. C. Setelah menyampaikan ucapan bulan bacaan, Encik Fahrul terus merasmikan program itu. D. Program bulan bacaan telah dirasmikan oleh Encik Fahrul setelah menyampaikan ucapan. Apakah jawapan yang paling tepat murid-murid? Sila jawab di ruangan bual sekarang. Wah, banyak yang memberi respon yang sangat baik. Cikgu perhatikan ramai yang memilih pilihan jawapan D. Mari kita lihat bersama-sama. Tahniah murid-murid, anda berjaya lagi. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Setiap kali Siti melintasi tanah perkuburan itu, sudah pasti bulu romanya akan meremang. A. Bulu romanya sudah pasti akan meremang setiap kali Siti mahu melintasi tanah perkuburan itu. B. Bulu roma Siti sudah pasti akan meremang setiap kali dia melintasi tanah perkuburan itu. C. Siti pastikan bulu romanya meremang setiap kali dia hendak melintasi tanah perkuburan itu. D. Tanah perkuburan itu akan meremangkan bulu roma setelah Siti melintasinya. Apakah jawapan yang paling tepat murid-murid? Sila jawab sekarang. Cikgu perhatikan ramai yang memilih pilihan jawapan B. Adakah pilihan jawapan B itu betul? Mari kita lihat bersama-sama. Tahniah dan syabas murid-murid. Soalan yang terakhir, mari kita perhatikan bersama-sama. Makcik Badariah memetik cili padi di kebun sayurnya untuk dijual di pasar. A. Makcik Badariah memetik cili padi di kebun sayurnya dan di pasar. B. Makcik Badariah menjual cili padinya di pasar dan di kebun sayurnya. C. Cili padi yang dipetik oleh Makcik Badariah dijualnya di pasar. D. Makcik Badariah menjual cili padi yang dipetik di kebun sayurnya di pasar. Apakah pilihan jawapan murid-murid? Sila typekan di ruangan bual di YouTube sekarang. Wah, ramai yang memberi respon yang sangat baik. Cikgu perhatikan ramai yang memilih pilihan jawapan D. Mari kita lihat bersama-sama adakah pilihan jawapan D betul.
Misi 4 selesai. Tahniah dan syabas murid-murid. Alhamdulillah, sesi kita sudah sampai penghujung. Terima kasih diucapkan kepada murid-murid yang sudi mengikuti kelas digital Bahasa Melayu pada petang ini. Jika murid suka kaedah pembelajaran seperti ini, jangan lupa subscribe channel baru cikgu, iaitu Cikgu Pixel di gg.gg/cikgupixel. Cikgu akan membuat beberapa PDP video mengikut format yang sama dan berkongsi pengalaman cikgu membina permainan-permainan yang tadi di channel Cikgu Pixel. Perhatian kepada semua peserta yang hadir. Sila isi kehadiran melalui link yang dipaparkan sebelum anda meninggalkan ruangan ini. Sila pastikan juga anda sudah menekan butang subscribe ya. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua murid. Sekian, terima kasih.